Hai guys, Assalamualaikum. Selamat petang. Lembu Rokas sini. Okey, hari ni aku nak cerita pasal One Piece. Yes, One Piece anime. Aku sekarang dah ada dekat trailer Bug Arc. Nama pun dah trailer, so dia based on suasana seram lah. Ada zombie, ada vampire, ada macam-macam lah hantu. Thriller Bug Arc ni dia ada banyak episod untuk anime lah. Untuk manga aku tak tahu. So dia start daripada episod 337 sampai 381. Ada lebih kurang dalam 45 episod lah total. Jadi untuk aku rangkumkan dalam satu video keseluruhan arc ni memang takkan muat punyalah. Memang ada macam-macam karakter, macam-macam jalan cerita aku nak explain. So aku rasa elok aku pecah-pecahkan maybe kepada 6 episod, 10 episod macam tu lah. And sekarang ni aku dah layan 6 episod daripada Thriller Bug Arc. Daripada episod 337 sampai episod 342. Okey, cerita dia bermula lepas pada diorang kalahkan Achino family tu, diorang nak teruskan pengembaraan diorang ke New World. And dalam perjalanan tu, diorang terjumpa satu tong kayu dekat tengah-tengah lautan. Diorang pun kutip, Luffy kata ada harta karun kat dalam tu. Zoro pula kata ada sake. So diorang pun buka lah. Bila buka-buka terus ada keluar satu bunga api flare. Itu je yang ada dalam tong tu. Diorang pun wadak wacil je lah teruskan perjalanan. And dalam perjalanan tu, tiba-tiba suasana laut yang tengah terang-terang tengah hari jadi gelap. Kabus datang, kabus hitam datang tutup diorang kan. Dalam masa yang sama, diorang berselisih dengan satu kapal yang besar, kapal usang. Atas kapal tu ada satu tengkorak hidup. Sebab ni thriller Bug Arc, jadi main mood seram-seram sikit lah. Diorang pun buat keputusan untuk pergi siasat, nak pergi cari. Mungkin atas kapal tu Luffy kata ada harta karun. Luffy lah yang beria-ria nak pergi. Yang lain semua tak berapa setuju. So Zoro pun cadangkan untuk buat undian, cabut straw. Siapa yang dapat paling pendek. Untuk dua orang temankan Luffy supaya dia tak buat kerja bodoh lah dekat atas kapal tu. Sanji dengan Nami terpilih untuk teman si Luffy pergi ke kapal yang ada tengkorak hidup tadilah. So, diorang pun pergilah ke kapal tu. Bila dah naik atas kapal tu, diorang terus je jumpa dengan satu tengkorak hidup yang boleh bercakap. Nama dia Brook. Kat sinilah first watak Brook memunculkan diri dia. Aku pun sebelum ni tertanya-tanya, apa kehebatan Brook ni? Sebab aku memang barulah yang One Piece. Banyak watak lagi yang aku tak tahu. So, dalam poster aku tengok ada je Brook ni kan. Macam penting je. So, diorang pun start berkenalan. Brook ni dia punya karakter, dia gatal. Dia lebih gatal daripada Sanji tau. First time jumpa Nami je terus dia tanya, boleh saya tengok awak punya panties? Terus kena terajang dengan Nami. So Luffy ni pula, first time dia nampak Brook aja terus dia offer untuk jadi nakama dia. And Brook pun bersetuju. Aku tak tahu macam mana Brook boleh bersetuju. Mungkin sebab dia dah lama tak jumpa manusia. Dia excited. Jadi dia nak ikut je lah. Yang lagi dua orang tu, si Sanji dengan Nami memang dah tepuk dahi lah. Memang tak setuju. Tapi terpaksa ikut lah kan. Sebab si Luffy ni captain. Jadi dia pun bawa lah Brook naik ke atas Thousand Sunny. Dan perkenalkan dengan kawan-kawan yang lain. Semua kawan-kawan yang lain pun sebenarnya tak berapa setuju untuk ambil dia jadi nakama. Sebab baru kenal, tak tahu dia ni jahat ke, baik ke kan. Tapi Luffy, ya, dia ada satu keistimewaan. Maybe dia boleh dapat kesan orang tu ada hati yang baik ke. Ataupun maybe insting dia kuat ke. Tak tahulah. Okey, diorang pun makan, minum, apa semua, borak-borak, berkenalan lah. Brook pun ceritakanlah sejarah dia macam mana dia boleh jadi macam tu. Okey, sebenarnya Brook ni dulu dia adalah Lanon. Lanon juga, manusia biasa lah. Tapi dia dah makan satu buah setan ni. Nama dia Yomi Yomi Devil Fruit. Keistimewaan buah ni ialah bila dah mati, masih ada peluang untuk hidup lagi sekali. So, itulah yang Brook dah makan. Nak jadi cerita, diorang terserempak dengan satu kapal Lanon yang lain. Dan diorang pun mati kena bunuh semua. Termasuklah Brook. Brook pun mati dan anak kapal, the whole anak kapal matilah. Tapi disebabkan kapal tu diselimut kabus, jadi bila roh Brook ni nak balik, dia nak cari balik kapal tu tak jumpa. Dalam masa bertahun-tahun jugalah dia pergi cari balik kapal tu tak jumpa. Bila dah dapat jumpa balik,
dia punya badan dah tinggal rangka, dah tinggal tengkorak. So bila dia masuk, itulah jadinya Brook, asal usul Brook. Barulah aku tahu macam mana dia boleh jadi tengkorak hidup. Okey, bila dah habis makan, dah habis explain apa semua background cerita Brook ni, tiba-tiba kapal diorang ni macam terlanggar satu benda tau. Diorang terhentilah perjalanan diorang. Dan bila keluar tengok, dah ada satu macam pulau dekat depan diorang. Pulau tu dinamakan Ghost Island. Dekat situ Brook kata, inilah dia Thriller Bark. Nama tempat, nama area tu lah, kawasan tu. Lepas tu ada satu pulau tu nama dia Ghost Island. And Luffy nak pergilah ke sana. So dalam keadaan tergesa-gesa, Brook nak belah. Dia kata dia tak dapat nak join kru Mugiwara sebab dia punya bayang tak ada. Bayang dia dah kena curi. Kalau dia kena sinaran matahari, dia akan mati. So Luffy pun kata dia janji dia akan boleh dapatkan balik bayang Brook. Bila Luffy dah janji tu, maknanya dia akan buat lah. So jangan risaulah, confirm. Aku tak tahu macam mana nanti akan dapat balik lah bayang Brook tu. Tapi Brook pun terus belah, tinggalkan diorang. Diorang pun buat keputusan untuk pergi ke pulau tu. So sebelum diorang pergi ke pulau tu, si Frankie ada tunjukkan satu kapal kecil ciptaan dia. Bentuk lebih kurang macam Going Merry. Laju, kecil. Nami, Usopp dengan Chopper. Uji pandu dululah kapal tu. Bawa pusing-pusing. Lepas tu diorang hilang. Diorang dengar diorang menjerit tapi tak tahu apa jadi. Yang member lain atas Thousand Sunny ni pun tertanya-tanya apa jadi kat diorang. Rupanya diorang ni terjatuh dalam satu longkang. Yes, tengah-tengah laut ada satu longkang. So aku masih lagi confused pasal pulau ni. So masa Nami, Usopp dengan Chopper ada kat dalam longkang ni, ada satu anjing kepala 3 tau. Anjing kepala 3 yang jaga kawasan tu lah. Kejar diorang. Diorang pun lari terus naik atas pulau. Dah sampai dekat pulau tu, banyaklah benda makhluk-makhluk aneh yang diorang nampak dekat dalam hutan. Menakutkan jugalah. Anjing tu kejar, diorang pun terus panjat pokok, duduk diam-diam kat situ. Sampailah datang satu kelawar, nama dia Hildan. Hildan ni kata dia boleh bawakan diorang ke satu mansion, rumah agam, kediaman Dr. Hawkback. Si Chopper pun kenal lah doktor ni sebab doktor ni memang legend lah. Dia punya excited lah nak jumpa Dr. Hawkback ni. Sampai dia pujukkan kawan dia untuk setujulah pergi ke mansion tu. So okey lah. Si Hildan ni pun bawa lah diorang naik kereta kuda untuk pergi ke mansion tersebut. On the way nak pergi ke sana, tiba-tiba Hildan dengan kuda yang tarik kereta kuda tu pun hilang. Tinggal kereta je. Dekat tengah-tengah kubur. Keluarlah zombie daripada bawah tanah kubur nak tangkap diorang kan. So diorang pun lari sampailah terus ke mansion tu. Okey, bila dah ada kat mansion tu, ada satu perempuan lah penyambut tetamu sambut diorang. Sindri namanya. Dia memang pelik lah, macam zombie jugalah. Ada jahit, satu badan penuh berjahit. Cara cakap pun memang dah tak ada soul lah, memang macam robot je aku tengok kan. Dr. Hawkback pun datang, kenalkan diri dia. Chopper pun kesukaan lah, memang kesukaan gila dapat jumpa idola dia kan. Nak minta autograf bagai. So, diorang pun dapat layanan baik daripada doktor tu. So doktor tu pun nampak macam okey je, macam baik. So diorang pun makan malam sama-sama dengan Sindri. Sindri ni dia tak suka pinggan. Dia kalau jumpa pinggan dia akan baling pecahkan pinggan tu. Aku pun tak tahu kenapa, nanti dia akan explain later. Sementara tu dekat Thousand Sunny, geng-geng yang lain macam Sanji, Zoro, Frankie, Luffy, Robin, orang decide untuk pergi ke pulau tu dan cari diorang punya kawan-kawan lah, cari Nami, Usopp dengan Chopper. On the way nak pergi ke sana, dia terpaksalah lalu dekat longkang yang diorang lalu tadi tu. And anjing kepala 3 tu muncul. Luffy pun berjaya jinakkan anjing tu dengan sekali tumbuk aja. Nama anjing tu Cerberus kalau aku tak silap. And diorang pun berjayalah buat anjing tu jadi dia punya geng untuk ikut jalan sekali pergi ke mansion tersebut lah. Meredah pulau yang penuh dengan makhluk pelik-pelik tu kan. So memang macam-macam kejadian lah sementara nak sampai ke mansion tu kan. Ada satu scene ni yang aku suka. Ada macam roh lah bila dia langgar je salah seorang daripada diorang punya semangat untuk berjuang, semangat untuk hidup hilang. Dia jadi macam bodoh lah. Mula-mula si Luffy kena, lepas tu Frankie kena. And yang aku tak expect sekali, Zoro kena. Bila Zoro kena, dia jadi macam, aku menyesal aku dilahirkan. Sanji terus bahan dia dengan benda tu.
Dia punya bengang dengan Sanji. Aduh, aku dua orang ni memang aku tak boleh belah lah. Kalau Sanji dengan Zoro bergaduh, memang kelakar gila. So, diorang pun teruskan perjalanan. Sementara nak sampai ke mansion, diorang lalu kat kawasan kubur yang ada zombie tadi. Zombie pun keluar dari tanah semua. So, diorang pun belasah zombie tu, kau-kau punya. Sementara tu, dekat dalam mansion tu, si Nami lepas makan dia nak mandi lah. Sebab badan dah comot, kotor, kena tangkap dengan zombie kan. Penuh tanah-tanah. Tengah mandi tu, datang satu orang halimunan. Dia macam invisible man lah. Nama dia Absalom. Absalom ni dia suka kacau perempuan. Kira gatal jugalah. Sebelum tu dia dah kacau Robin dekat atas Thousand Sunny. Dia jilatnya Robin tu. Bila dah dekat mansion tu, si Nami tengah mandi, dia boleh tangkap Nami and kepit dekat dinding. Terpaksalah Nami panggil Usopp dengan chopper untuk minta tolong kan. Bila Usopp masuk, memang wayang free lah. Aku suka scene ni. Aku suka. Cilaka. First time nampak Nami unplug. So, lepas tu dia orang halimunan tu pun belah lah. Tinggalkan diorang kan terpinga-pinga, tertanya-tanya. Lepas tu diorang tak sedap hati buat keputusan nak keluar daripada mansion tu. Tapi bila nak keluar, dihalang oleh macam-macam hantu, zombie, makhluk-makhluk pelik. Tak bagi diorang keluar kan. Diorang pun lari sampai termasuk dalam satu secret tunnel menuju sampai ke bilik Sindri. Bila dah masuk bilik Sindri, diorang pun dapat tahu, oh Sindri ni dulu dia punya sejarah. Dia adalah seorang macam pelakon, penyanyi, orang terkenal lah, selebriti. Dia bukan hilang dan mati. Misteri lah. Tapi tak tahu macam mana sekarang ni dia boleh hidup balik. Masih lagi misteri. Diorang pun terus lari lagi, dikejar lagi dengan benda-benda pelik. Sampailah ke makmal Dr. Hawkbuck ni. Dan dalam makmal tu kebetulan Dr. Hawkbuck tengah buat satu macam Frankenstein. Dan Sindri tengah bantu dia kat situ. So, diorang pun intai lah daripada pintu. Sampai situ je lah episod yang aku tengok sekarang ni. Aku pun tak tahu apa nak jadi lepas ni. Aku akan start layan balik semula anime One Piece ni daripada episod 343 and onward. Lepas tu nanti aku akan review lagi lah time to time. So, setakat ni sampai situ je lah cerita aku pasal thriller Bug Arc, tempat seram yang diorang pergi. So, itu je lah guys aku punya review untuk kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video and sementara tu, adios, berambus.